வணக்கம், மறுபடியும் இன்னைக்கு சானா சினி பாட்காஸ்ட்டில் சந்திக்கிறோம். எப்போதும் சொல்கிற போல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கிளிக் பட்டன், நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் சிவராஜ் சந்திரன். Saya Muhammad Pandian. Saya Hafiz Arifin. Saya Faisal Mohidin. இந்த வாட்டி கொஞ்சம் வித்தியாசம். Kali ini berbeza sikit kerana sana sini selalu dalam bahasa Tamil tapi hari ini bahasa Melayu. Sebab kita nak cakap pasal perpaduan. Kita kena praktis. Baik. Kena belajar Tamil lah. Okey, Prof. Hari ini kita akan bincang pasal perpaduan. Banyak benda yang berlaku. Khususnya Hafiz tahu dari aspek politik. Faizal ni mewakili Sabah Sarawak. Dan kita semua tahu perkara-perkara isu-isu yang selalu kita hadapi yang mengecam, always threaten the unity among us. So, apa pendapat Hafiz tentang apa isu-isu yang telah berlaku dan bagaimana you rasa kita boleh memperkuatkan lagi perpaduan kita? Soal perpaduan ni penting kerana ni antara asas kekukuhan sesebuah negara, our social fabric. Inilah menjadi identiti kita. Jadi dalam soal ini kita tak boleh pandang mudah lah, pandang ringan. Cuma dalam sejak akhir ini kita lihat selain daripada keadaan semasa yang memberikan cabaran dari segi soal politik, nama yang kita lihat juga memberi kesan kepada kesatupaduan ini, kan, kepada perpaduan hubungan sesama kaum. Perkara itu perlu kita lindungi dan kita perlu lindungi dengan baiklah. Maknanya di samping kita nak bawa negara kita pergi ke depan ni, kan. Jadi kalau isu perpaduan maknanya melibatkan soal kaum, soal agama, soal hal-hal yang sensitif itu kalau boleh bukan diletakkan sebagai perkara utama yang dijadikan satu taruhan untuk dapatkan sokongan dan sebagainya. Jadi saya fikir itulah yang perlu kita lindungi dulu. We have to prioritize while we want to achieve something. We cannot sacrifice something that is very important and very core to our country. Yeah, Hafiz. What about Faizal? Apa orang-orang Sabah cakap bah? Pertama sekali terima kasih banyak di atas jemputan ni. Juga saudara Hafiz, sahabat seperjuangan lama saya. Dalam konteks perpaduan ni saya rasa kalau di Sabah, kalau di Sabah, kita Sabah dan Sarawak ini, kita terdiri daripada pelbagai suku, etnik, di Sabah misalnya kita ada 32 suku. Bagaimana seorang leader ataupun ketua di baik ketua parti ataupun ketua kerajaan, mewakili kerajaan ke pembangkang, tidak kisahlah, tapi bagaimana mereka memastikan bahawa keseluruhan etnik ini mendapat manfaat, sebab dia, kalau kita bercakap perpaduan, of course kita bercakap tentang juga adat dan budaya. Jadi ini perlu dihormati dan permintaan pun macam-macam juga. Jadi alhamdulillah, itulah juga mungkin yang saya rasa yang mustahaknya juga kalau kita perlu lihat juga dari segi sejarah bagaimana penumbuhan Malaysia, contohnya pembentukan Malaysia. Kalau bukan kerana Sabah dan Sarawak, kita tak ada juga Malaysia pada hari ini. Jadi dalam konteks ini saya fikir mukadimahnya yang paling penting kita mahu memberikan satu penerapan yang baik kepada golongan anak muda, especially adik-adik kita ni, Fiz, ni paling penting sekali sebab kita ni pun sejak belakangan ini pun kita tahu ada juga sedikit sebanyak yang cuba meniup semangat yang kurang. Kita tidak mahu lihat bahawa semangat perpaduan itu kurang oleh kerana kita berbeza ideologi. Bagai-bagai komen dah tengok dekat social media, kadang-kadang saya pun geli hati tengok, kan. Tapi itulah mungkin yang mukadimahnya lah yang saya boleh kata. Faizal nak tanya Prof sebelum tu. Kita ni lemah sangat ke kalau orang nak tiup-tiupkan apa pasal perkauman dan sebagainya, kita ni lemah sangat ke sampai
berpecah dan kita percaya benda-benda macam ni? I mean, are we too weak, fragile? I think sebenarnya tidak. Dia ini mungkin juga dia kalau bercakap ni banyak juga konteksnya kan. Jadi saya tak nak cakap, saya tak minta respect politik. Saya tahu you itulah politik. saya takut nanti ke situ. Tapi mungkin yang paling penting ialah sekarang ni kita mempunyai satu kerajaan. Kerajaan ini juga adalah yang disahirkan sendiri oleh Yang di-Pertuan Agong kita sebelum ini, meminta kita semua untuk kembali bersatu di bawah kerajaan perpaduan. So dalam konteks ini saya rasa itu yang paling penting kita perlu utamakan. Yang penting kita juga mesti harus memahami konsep raja berperlembagaan, dan juga yang paling penting sekali sekarang ni ramai orang tidak bercakap tentang soal rukun negara misalnya. Rukun negara is all this, semua dalam tu. So kita kalau lengkap ni, kalau kita faham konsep itu, sudah tentu hari ini kita boleh meneruskan keadaan kehidupan tu kepada yang lebih baik. Sana sini persiaran buat kali pertama di KL Port Festival ini yang julung-julung kali ini diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 2024, dan sudah pasti kita mahu bercakap tentang soal perpaduan. Hafiz, kalau kita perhatikan politik kerap dihubung-kaitkan dengan soal perpaduan. Jadi adakah politik menjadi punca keretakan pada perpaduan, ataupun itu hanya sekadar satu persepsi? Saya fikir dia boleh jadi ejen perpaduan, pada masa yang sama dia boleh jadi ejen perpecahan. Sebab kalau tengok dari segi komposisi parti yang kita ada dalam negara, kebanyakan parti masih juga berteraskan kaum pada asal pembentukan kita, kan? Contohnya di dalam barisan nasional, dan juga bila berlaku perubahan dalam beberapa tempoh tahun kebelakangan ini, bahawa ada idea-idea integrasi bahawa politik itu perlu melihat dari sudut kesatupaduan kaum. Maknanya tidak boleh hanya merujuk kepada satu entiti saja. Jadi kalau pembawaan politik itu baik, maka kesatupaduan kaum itu juga akan keterlihatan baik. Sebagai contoh, 50 tahun kebelakangan ini sebelum, parti itu tidaklah membentuk satu parti yang satu parti ada semua kaum. Dia ada mewakili masyarakat Melayu, ada masyarakat Cina, ada masyarakat India, ada juga Sabah dan Sarawak. Tapi disebabkan ada toleransi, ada kefahaman, ada kerjasama, nilai-nilai yang dipupuk itu yang ditunjukkan baik. Jadi semangat itu dapat kita kekalkan lama. Tetapi bila politik itu pula digunakan di sebaliknya, meniupkan sentimen perkauman, menakut-nakutkan lagi soal keagamaan. Jadi dengan rencam media sosial, orang pun rasa insecure lah, dan dia mula rasa perkara-perkara yang kita fikir tidak menguntungkan, dan dia mengoyakkan fabrik sosial kita. Jadi it can be both ways. Adakah kita amalkan asimilasi ataupun integrasi sebenarnya, Hafiz? I nak kata mengamalkan itu kita masih lagi tidak mencapailah ke arah itu. Kita masih lagi ada segmen-segmen yang kita mengasingkan. Maksudnya kita nak ada sphere masyarakat Melayunya begitu, masyarakat Cinanya begini, India. Tetapi yang kita lihat model integrasi itu mula diperkenalkan dan kita pupuk secara perlahan-lahan. Asimilasi itu secara informal lah, dari segi hubungan sosial dan sebagainya, itu kita nampak berlaku. Tetapi kalau di dalam sistem, di dalam satu to be institutionalized, yang tu saya fikir belum lagi lah, itu saya tak nampak. Tidak, sebab kerap kita dihubung-kaitkan dengan contoh di Indonesia. Seolah-olah apa yang berlaku di Indonesia mahu dijadikan sesuatu yang boleh kita ikuti di Malaysia. Tapi barangkali di situ Pancasila dijadikan sebagai kekuatannya. Macam apa Faizal katakan tadi, rukun negara itu penting. Jadi bagaimana kita nak pupuk semai nilai rukun negara itu, Faizal, sebab di Sabah Sarawak sampai ke hari ini, di mana-mana sekalipun pemimpin Semenanjung pun katakan bahawa Sabah Sarawak lah yang harus dijadikan sebagai contoh. Kenapa?
Adakah perkahwinan campur itu harus digalakkan? Ini mungkin yang saya boleh cerita tentang diri saya lah. I'm as a Sabahan. Of course I'm very proud. Saya daripada Sabah misalnya. Saya pun separuh daripada hidup saya ni pun saya tinggal di Semenanjung. Tapi as a Sabahan saya bawa nilai-nilai itu. Nilai dia apa? Saya tidak lupa bahasa saya, dialek saya. Apa yang kalau kita di Sabah pula. Why people like to go to Sabah, Sarawak? Because of the culture. Orang penuh dengan, macam saya katakan tadi, adat budaya dia. Dan cara kita melayan orang. Ini semua yang bila kita menerapkan nilai-nilai yang baik, of course itulah yang menyebabkan perpaduan itu dihormati. Dalam keluarga saya pula, saya bagi contoh. Dalam sebelah atuk saya, sebelah mak, kita ada suku Suluk, mix Arab. Sebelah nenek saya Cina mix Brunei. Jadi this is the culture kita di Sabah. Terlalu banyak suku dia, tapi perbezaan itu tidak menghalang. Ada di kalangan makcik saya juga, dia bukan non-Muslim, tapi we can sit together. This is what we call unity. Kita meraihkan perbezaan itu dengan cara kata menghormati dari segi contohnya perayaan, kan? Kita makan ni tak boleh lah makan yang sembarangan kalau Muslim. Tapi dari segi adat kita saling menghormati, kita pergi ke rumah menziarahi, kan? Jadi itu mungkin salah satu resepi saya rasa. Ya, cuma kalau di Sabah Sarawak ni, Sabah ni ada sikit lah kacau-kacau sikit. Kalau Sarawak is much better, more stability tu lebih better kalau dari segi, maybe I can say on perpaduan dan dari segi political stability. Yeah. Bagi saya, Prof, to answer that question, perpaduan tu starts at home. Macam dulu saya selepas sekolah, most of the time I'll be in my neighbour's house. Dia ni Pakcik Hassan, my neighbour. Most of the time pagi, after tengah hari 12-1 until malam, saya main kat sana je. And my parents tak pernah cakap jangan pergi sana, jangan makan sana. Begitu juga anak diuji selalu kat rumah saya. Dan sebab tu saya dah biasa. Biasalah orang Perak macam tu kan. Orang Perak ni macam dia bergaul banyak dengan semua orang. So saya percaya itu faktor penting telah yang menerapkan di dalam saya bahawa perkauman ni semua tak ada apa-apa. Kita tidak pernah terdedah dengan isu-isu perkauman masa tu. Biasa orang panggil kita dengan nama K tu pun ada, kita pun panggil dia dengan nama B pun ada. Itu masa persekolahan tu biasa. Tapi ini sekarang anything is sensitive. Sekarang tak boleh, dia lah macam so I pun sometimes rasa terperanjat juga benda-benda macam ni. So saya rasa perpaduan tu bermula di rumah dan kemudian di sekolah. Guru-guru sekolah, katakan guru-guru ni pun kadang-kadang ni sekarang very sensitive. Benda-benda yang diajar anak-anak pun tak betul. Dan saya rasa ini semua memainkan peranan utama dalam membentuk minda seorang pelajar yang bakal menjadi pemimpin, bakal menjadi rakyat warga negara Malaysia yang akan membentuk hala tuju negara. Jadi inilah masalah yang saya rasa rumah dan sekolah memainkan peranan yang penting. Kita ada banyak ejen sosialisasi sebenarnya, keluarga, sekolah, media, lepas tu agensi berwajib. Pemimpin sendiri harus menjadi contoh. Dan the another group is peer group actually. Rakan sebaya kita. Sejauh mana kita lihat pada rakan sebaya ini main peranan dalam mempengaruhi teladan yang mahu kita jadikan contoh. Kenapa K-pop tiba-tiba boleh diangkat? Sebabnya rakan sebaya. Dan begitu juga dalam soal perpaduan kita. Kalau dulu kita lihat perpaduan tu barangkali mudah didekati sebabnya semangat kejiranan. Kita boleh marah anak jiran kita dengan mudah. Sekarang ni mungkin disebabkan masyarakat menjadi lebih materialistik, kebendaan, itu sudah melonggarkan nilai yang sebenarnya harus kita bentuk. Itu juga harus diikuti dengan nilai ziarah, kunjung, gotong royong yang dulu adalah amalan-amalan biasa yang kini semakin luntur, terhakis, apatah lagi bahasa itu sendiri menjadi alat penghubung. Jadi adakah bahasa harus diangkat
bahasa Malaysia itu kalau kita lihat kini sudah seolah-olah tidak menjadi alat perpaduan. Kalau kita jadikan contoh tadi di Sabah Sarawak tadi Faizal, bahasa sebenarnya alat penghubung yang menjadi pengukuh. Jadi bagi Faizal dan juga Hafiz, di manakah bahasa Melayu hari ini? Saya ingat bahasa ni betul Prof sebut. Bahasa dia mula di peringkat bukan saja di peringkat daripada rumah. Rumah memang kan kita akan cakap bahasa yang keluarga itu sendirilah. Tapi saya tengok daripada pendidikan, daripada persekolahan. Jadi itu adalah dia punya asas dia punya fundamental kan. Jadi macam saya ingatlah masa saya dekat sekolah dulu, sebelum jumpa minat dalam sukan, saya terjebak dalam kepimpinan, cubalah Prof saya buat live band kan. Saya punya drama India. Saya punya gitaris Chinese. Saya jadi penyanyi lah. Penyanyi lah ni Nanti kita tune lah, kita adjust. Tapi bahasa yang kita nyanyi itu ada bahasa Melayu, ada lagu bahasa Inggeris, ada mix dan sebagainya. Tapi bila di sekolah itu, maknanya kita diajar soal dia diselarikan, maknanya dari segi nilai, dari segi asasnya tunjangnya bahasa Malaysia dia ajar, bahasa Inggeris, kalau ada option yang mana minat untuk mendalami pasal Mandarin, Tamil dan sebagainya. Saya ingat sekolah saya di Johor Bahru dulu. Jadi itu menjadi tempat di mana kita bertemu dan kita explore. Dan masa tu semangat antara kaum ke agama ke tidaklah tebal. Bila kita dah besar, bila kita dah tua, tengok macam-macam rendahan, dia jadi ada awkwardness sikit. Jadi tengok bukan dalam kalangan kepada usia pada muda pun, kalau parents pun nanti bila pergi ambil report card dan sebagainya, dia pun kena jumpa mak bapak orang daripada kaum yang lain, bila ada program-program dan sebagainya. Jadi saya fikir institusi pendidikan ni cukup penting, barulah dia akan ada kesan kepada bahasa tadi, barulah dia ada kesan kepada penerimaan sosial. Dan kalau itu, saya tahu ini antara perkara susah dalam negara kita kalau nak sebut pasal pendidikan ni. Semua akan melompat, orang ni akan mempertahankan, orang ini akan menyerang. But these difficult issues must be addressed lah. This difficult topic ni must be addressed. Kalau kita nak melihat perpaduan yang lebih baik, kita nak tengok ada integrasi yang lebih yang lebih cemerlang. I think that is one of the difficult subject that must be discussed, but we must do it progressively and constructively lah. Tapi soalannya, kita program ada, campaign ada, kesedaran ada, semua ada. Suddenly one senior leader dia akan bagi satu statement. Dia kata like recently Tun Mahathir kata India dan China ni tak loyal to Malaysia. I rasa of course orang yang waras dengar tu dia tahu dia statement dia tak membawa, dia carry any weight lah. Tapi dia still ada segolongan yang always tunggu isu-isu sebegini. Dia terikut dengan kenyataan dia tu. Jadi saya rasa kita di sini Malaysia, kita ada banyak ikon-ikon bukan non-Malay like Nicole David, Lee Chong Wei, Mahindran. We have like senior leaders like Devagi Krishnan, merupakan ahli first civil servant in Malaysia. Banyak lagi to name, banyak lagi kita ada ikon-ikon yang telah membanggakan kita di arena antarabangsa. Jadi that's bukan saja sports, ada politik dan sebagainya. Jadi saya rasa apa kenyataan dikeluarkan oleh Tun tu hanya sekadar kita lihat sebagai for his personal reason sajalah. Political reason ke, and can be for any reason. Tapi saya rasa itu tak then apply to whole Malaysian lah. Kita ni dah berubah, kita dah level lain dah sekarang perpaduan kita. Tapi nak tanya Chief KJ yang berada dengan kita hari ni. Bagi mic ke dia, Faizal? Chief, katakan one day you jadi Prime Minister. Bukan katakanlah you'll be a Prime Minister of Malaysia lah, sure. Tapi apa jenis perpaduan, level perpaduan yang you rasa you nak tengok di negara ni? Okay, so soalan ni pernah ditanya kepada negara jiran kita, walaupun demografi dia orang agak lain sikit, ni Singapura. Dan ditanya kepada Lee Kuan Yew, ya. So dia kata ada 3 benda yang dia buat di Singapura lah, walaupun Singapura punya demografi agak berbeza sikit.
Tapi 3 benda yang dia buat, sebab dia tahu bahawa kalau dia tak buat secara deliberate, tidak akan ada perpaduan di Singapura. Bukan nak kata Singapura ni model yang terbaik lah, tapi this is their experience. So dia bagi tahu saya, dia kata yang pertama, semua anak Singapura pergi ke sekolah yang sama. Maknanya pengecualian untuk pergi ke sekolah antarabangsa ataupun swasta tu sangat rare, dan tidak ada sekolah vernacular di Singapura. Yang kedua, semua lelaki Singapura yang mencapai usia tertentu, dia kena pergi ke National Service. National Service dia bukan PLKN tau. Dia 2 tahun. Dia betul-betul kena serve. Kalau ada alasan perubatan, kesihatan, dia masih lagi kena serve tapi bukan frontline lah. Dan ketiga, dia punya policy perumahan. So kalau you pergi Singapore, you pergi ke HDB, dia memang bercampur. Walaupun Cina ramai lah sebab dia punya demografi begitu. Tetapi as best as possible, dia tak benarkan kawasan perumahan tu jadi ghetto tau. So ini perbandingan di Singapura. Satu, kita dah try National Service, kita buat PLKN, tapi PLKN kita 3 bulan. Apa perpaduan you nak pupuk dalam 3 bulan? Tough lah, tough. It's too late already. 2, sekolah dan sistem pendidikan. Sistem pendidikan kita dah lama begitu dan dah jadi sebahagian daripada social contract. I rasa kalau kita cakap, kalau Hafiz cakap sebagai Setiausaha Pemuda yang dia nak hapuskan sekolah vernacular, you akan bangkit sebagai pemimpin masyarakat India. I mean, it's something that we agreed to already. Kalau nak buat pada tahun 1997. Bukan sekarang, dah habis lah. I mean, gone. And third, yang ini mungkin kita kena fikirkan. Better mix dari segi kawasan-kawasan perumahan, especially kawasan perumahan daripada kerajaan ataupun yang disubsidikan. Kalau kawasan perumahan swasta ni tak boleh lah sebab memang dah begitu market driven kan. Mungkin ada perkara yang kita boleh belajar daripada Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak ni walaupun dia tak ada policy macam Singapura, tapi dia tak ada mentality yang terlalu silo tau. Dia lebih terbuka. Sebab dia biasa daripada muda lagi. Macam Hafiz kata dia biasa daripada muda. But for some reason the last 20 years, kita dah jadi lebih silo. So one way of doing it is through legislative ways lah, macam Singapore. But susah. Dan tak guarantee bahawa kita akan pupuk semangat perpaduan. Yang kedua adalah lebih kepada semangat kehidupan biasa macam di Sabah dan Sarawak. What can we learn from them? Walaupun pelbagai suku di Sabah dan Sarawak, pelbagai agama macam sini juga, tetapi kita nampak bahawa mereka tak adalah sensitif sangat, kan? Dan mereka tak nak cakap tentang isu 3R ni. Kalau boleh mereka elak cakap tentang isu 3R ni. Perhaps because they learn daripada sejarah mereka. Ya, dan mereka rasa bahawa is not toleransi tetapi nak meraihkan, celebrate dia punya kepelbagaian. So coming back to your question, Siva, apa yang kita boleh buat? Saya rasa penting untuk daripada sekolah, but I want to find some way bagaimana kanak-kanak kita boleh spend some time together tanpa kita mengubah sistem pendidikan negara. Sebab kita tahu sistem pendidikan negara dah social contract. Dah tak boleh nak buat apa. You know, we already have it now. But sekolah, anak yang pergi ke sekolah kebangsaan, kebanyakannya Melayu, tidak akan jumpa dengan sekolah dengan rakan sebaya daripada masyarakat Cina. Sebab dia pergi ke sekolah jenis kebangsaan. Tidak akan jumpa dengan seorang budak daripada masyarakat India kerana dia pergi sekolah Tamil. Other than certain urban areas lah. Tapi kalau masing-masing kawasan masing-masing, Sembrong ke Padang Serai ke Rembau ke, we see this all the time. Dan bila dia bertemu nanti terlalu lewat. Sama ada dia bertemu pada sekolah menengah ataupun even later. So we have to try to find a way bagaimana kita perbanyakkan lagi titik pertemuan antara anak-anak kita. So one is di school, but how? Because they are in different school. The other one is family. Macam mana kita nak encourage multiracial punya housing areas and mixing of races. Pak KJ, Tun tried with sekolah wawasan. Dia cuba gabungkan sekolah jenis kebangsaan dengan sekolah kebangsaan, tapi itu pun gagal.
apakah itu bukan formula yang KJ cadangkan tadi? Actually, sekolah wawasan ni idea yang okay, tapi there was another program yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan yang sekarang ni dah berhenti dah. Sekolah wawasan ni dia capex heavy sebab dia kena bina sekolah, kawasan sekolah yang baru. Saya rasa ada satu yang dia buat di Subang whatever. Dia letak sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan. So konsep dia lebih kepada kena cari peruntukan besar lah untuk gabungkan 3 sekolah dalam satu kawasan. Tapi there's another program which was more cost effective. Nama dia RIMUP, Rancangan Integrasi untuk Murid. Dia dalam untuk pelajar. Ya, and that was dia ambil sekolah-sekolah yang dah ada. Sekolah yang berhampiran. Chung Hua School, sekolah jenis kebangsaan Tamil, Ladang Shanghai contoh. Sekolah kebangsaan rantau di kawasan Rembau sebagai contoh. Dia ambil tiga tu dan dia buat koke together. Dia kata okay, you carry on with your education. Kita tak kacau mother tongue education untuk Tamil, untuk Mandarin. Tapi untuk koke kita ada budget dan you have to do koke together. You have to do badan beruniform together. You have to do sukan together. I thought that was a great program. Tapi dia dah stop dah. Okay, thank you Chief. Kita dah tahu lah dia punya pandangan tentang perpaduan. Free. Okay, kita dah bincang pasal perpaduan, bagaimana kita nak buat dan apa masa depan kita. Tapi nak tanya, you rasa perpaduan yang telah kita bina selama ni tu senang ke dipecah belahkan oleh golongan-golongan segolongan yang nak gunakan politik sebagai untuk laba politik lah kan, keuntungan politik. You think senang ke mereka nak pecah belahkan perpaduan? I tak rasa semudah itu. Ya, kalau dia nak pecah, saya rasa kita dah pecah lama dah. Kalau tengok daripada peristiwa-peristiwa berdarah kan, daripada back then, dan baru-baru ni pun kalau kita masih ingat 2018 di Seafield kan. Tetapi semua tu dapat kita harungi dengan baik kerana orang Malaysia menghargai hubungan sesama kita. Kita tahu identiti kita. Jadi saya fikir cuma bagaimana untuk kita kukuhkan saja kan. Untuk orang-orang yang ada kepentingan memang akan memainkan perkara sentimen 3R ini. Tetapi tidak ada sambutan yang begitu besar di peringkat masyarakat. Bahkan orang cuba mengelak untuk participate dalam perkara-perkara yang sedemikian. Kalau kita tengok trend-trend orang yang akan menyambut adalah yang ada kepentingan dalam subjek itu dan ataupun orang-orang yang mempunyai sifat yang ekstrim, dia akan berada di dalam kelompok itu. Tetapi majoritinya kita lihat orang akan stay away lah daripada topik ni. Kalau tengok daripada indeks perpaduan nasional, saya rasa kalau dalam negara ni itulah pengukur yang diorang pakai oleh kerajaan. Dan kalau betul dilihat indeks itu bukan semakin menurun, dia semakin meningkat. Saya ingat ada meningkat 0.69 mata berbanding beberapa tahun dulu. Jadi itu antara satu indikator yang baik, cuma orang tak apa sedar kan. Dan kalau tengok di YouTube ada satu dia orang buat di pavilion baru ni secara satu permainan secara umum. Saya lihat itu antara yang menyentuh hati. Bukan benda yang dirancang. Kita lihat bahawa dia orang antara pelbagai masyarakat duduk sama, berkongsi sarapan apa pagi ni, siapa makan nasi lemak, ada siapa yang, saya fikir perkara-perkara the soft touch of the soft program tu lah kita kena banyakkan ada, dan daripada terlampau fokus kepada politik, terlampau fokus kepada isu-isu menekan. We need more than that, we need to progress more than that. Ya, kita pernah lihat rusuhan perkauman 13 Mei, kemudian di Kampung Rawa 1998, di Kampung Medan 1998, 2001 di Kampung Rawa, kemudian di Lawyat. Macam-macam peristiwa pernah berlaku. Cumanya waktu sukan kita boleh bersama. Waktu makan di kedai mamak kita boleh bersama. Waktu kita boleh peluk. Boleh. Penyokong Liverpool, Manchester waktu tonton bola gaduh sekejap. Lepas tu dah boleh bersama. Itu boleh berlaku di kedai mamak.
Tapi kenapa dalam kehidupan seharian kita masih nampak seolah-olah perpaduan ni berbentuk palsu? Seolah-olah ia tak wujud secara realitinya. Seperti yang Faizal kata tadi, di Sabah Sarawak tak jadi isu. Kenapa di Semenanjung? Faizal pun kata dah tinggal di Semenanjung lama. Apa bezanya sangat Faizal di Semenanjung ni sehingga kita masih bercakap tentang soal perpaduan walaupun dah hampir 67 tahun kita merdeka, kita seolah-olah merasakan perlu dasar perpaduan negara. Kita perlukan satu dasar untuk merapatkan jurang. Kita katakan tadi pendidikan pun memisahkan. Kita bercakap seolah-olah politik memisahkan, tapi dalam bab makanan, sukan kita boleh bersama. Kita tak tengok pun dia tu Lee Chong Wei ke Lee Zin Jia ke. Bila datang pada Hari Harimau Melaya, kita boleh bersama. Tapi bila bercakap tentang politik, kita berpisah. Ada kalanya terlalu taksub sehingga menampakkan kegairahan untuk menggunakan itu sebagai trump card untuk menang. Sebab kita tahu dalam politik pengurusan persepsi itu penting. Jadi bagaimana kita nak pastikan ianya melangkaui sukan, hiburan dan makanan? Faizal? Tadi kita bincang banyak tentang sejarahnya 13 Mei, tumpahan darah dan bermacam juga dalam konteks dari pendidikan dan sewaktu dengannya. Kalau saya tidaklah mau bercakap banyak it's always been okay, Sabah Sarawak ni berlainan. Tidak. Kita mesti bercakap lebih kepada perpaduan ni, konsep dia. Kita fahami we are Malaysian. Kita adalah Malaysian. Kita mesti faham konsep itu. Kalau orang bukan setakat di Asia, di dunia sendiri melihat bahawa kita antara negara yang penuh dengan kesepaduan antara kita sama kaum. Bagaimana kita meletakkan negara ni sebagai negara yang dihormati, merdeka sehingga hari ini? Kerana perpaduan. Jadi kalau saya usik nanti Kang dia ke dalam-dalam pula politik Sabah ni ada juga kacau-kacau. Tapi bagi saya yang paling penting mungkin dalam konteks anak muda hari ni, ya, adik-adik daripada kita ni lagi. Itu yang saya rasa yang kita perlu risaukan lagi, kerana mereka ni diracuni oleh sebilangan besar pemimpin-pemimpin yang kemaruk kuasa, masih bercakap soal. Hari ini kita sudah hampir kita dah masuk tahun kedua ya dalam kerajaan yang memimpin hari ini. Hormatilah perlembagaan, hormatilah institusi beraja, hormatilah mandat rakyat itu. Saya sendiri mengecam, saya buat posting paper. I'm sorry to say this. Ini sudah kita ke arah ni. Saya buat posting paper di Sabah. Saya kata hentikan kekacauan. Kita ada ketua menteri yang sudah dipilih oleh rakyat. Kenapa mesti ada lagi gerakan lain? Ini sesuatu yang kita perlu elakkan. Ini juga sebenarnya, itulah sebabnya kalau mungkin saya katakan balik, anak muda kita di Sabah. Ini saya cakap Sabah, our culture. Diorang tidak mau dengar semua ni. They want to know, besok mau makan di mana? Di mana kita mau lepak ni besok? Kita pergi waterfront lah, KK. Kita pergi situlah, sinilah. Ini cara kita. Bukannya anak muda hari ni, they want to know what is the government wants to give them. Ini yang diorang nak tahu, bukannya sibuk hentam sana, hentam sini, kutuk sana, cerca sini, sana sini. Saya tidak mau mengatakan mana-mana parti. Ini sensitif juga. Hari ini kita sembang. Nanti sekejap cakap begini, you tidak sokong Barisan Nasional, susah. Ini sahabat sama, sahabat lama saya. While I'm in JRS, ini BN, okay. Ya okay. Tak apalah, kita masuk sikit boleh kan? Sana sini jadi. Sana sini, ke sana sini pun boleh lah. Jadi we have to stop this. Saya urge lah. While saya ni bukanlah orang siapa-siapa yang tak macam Hafiz lah. Hafiz ni dah banyak nama dah. Saya ni di Sabah saja. Tapi yang paling penting, itulah saya kata dalam konteks perpaduan ini, balik kepada tujuan asal kita ialah untuk memupuk kesedaran. Dan mungkin one more yang saya boleh add ialah bukan setakat kita ada, satu juga yang saya mungkin nak berikan kredit kepada kerajaan perpaduan kita pada hari ini. Kita for the first time ever ada timbalan Perdana Menteri kedua, which is daripada Sarawak.
ini saya sebagai anak Borneo, lahir daripada Sabah, Sarawak, I'm so happy dan bangga kerana adanya wakil kita daripada Borneo yang menyuarakan pandangan menitik beratkan soal kepentingan, khususnya juga mungkin saya boleh lengkapkan di sini perjanjian MA 63 yang masih dituntut sehingga sekarang. Nak cakap pasal Sabah dan bandingkan dengan Semenanjung, saya rasa kita ada banyak perbezaan. Geografi kita, apa dikatakan, sejarah kita. So banyak perbezaan yang saya rasa kita tidak boleh 100% mengambil model Sabah Sarawak kat sini. Sini nak minta orang lain kahwin kaum lain pun dah jadi masalah rumah dah sekarang. Jadi saya rasa ada baiknya yang boleh kita ambil. Tapi saya rasa kita kena ada satu model untuk Semenanjung. Sebab sekarang saya nampak kritikal. Di Semenanjung itu kritikal. Setiap kali ada statement daripada, statement most of the time daripada ahli-ahli politik. Tapi kita tahu dia ni bertujuan politik, tapi rakyat di luar sana, anak-anak muda, dia terikut-ikut. Dia rasa mereka ni dicabar, dihina dan sebagainya. Oi, balik India lah, India. Cina balik Cina lah. Benda-benda macam tu, walaupun dia dalam hati dia ni memang kuat sifat perpaduan dia, kesatuan dia, tapi disebabkan kenyataan-kenyataan sebagainya dia tersinggung. Jadi I cakap dengan anak saya, my own son, umur dia 19 tahun. Saya cakap, what do you think about this unity? Dia kawan dia sekolah Subang, dia banyak kawan Melayu. Dia tanya, what do you feel about this statement? What do you think? Dia cakap, tak ada apa-apa lah, this old man is just talking like that. Don't bother him. So ini, saya rasa ini sifat yang kita kena semai dalam minda anak-anak. Nak minta dia jadi remind him to buy perpaduan, you kena jadi bersatu padu, you kena duduk dengan dia, susah. Simple je solution dia. Don't bother about all this statement. You just live as a Malaysian. Itu pandangan saya, Prof. Ya. Tak, bagi kita, saya rasa kita tidak mau melihat jurang dalam kalangan orang Melayu sekalipun. Kan? Yang miskin dan yang kaya jurangnya. Dalam kalangan masyarakat Tionghoa ada jurangnya. Dalam kalangan masyarakat India. Kita perlu saling melengkapi supaya masing-masing bergerak ke hadapan dalam konteks sebagai satu anak Malaysia. Bila kita katakan anak Malaysia itu menjunjung ketinggian perlembagaan, rukun negara, bangga menjadi warga negara ini dan juga fasih berbahasa Melayu sebagai terasnya. Dan kemudian kita bergerak ke hadapan bersama, saling bertaut antara satu sama lain. Itu menampakkan kematangan. Sebab itu saya rasa dalam KL Port Fest ini pun kita mahu melihat soal perpaduan ini penting untuk dibawa, diangkat supaya sesiapa saja yang menonton di luar itu melihat asas kekuatan kita adalah padu itu. Perpaduan dalam kalangan semua masyarakat merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Tidak ada sesiapa yang harus terkebelakang dan kita melihat inilah kekuatan, aset kita. Ia tidak harus menjadi liability, kita harus meraihkan perbezaan dan kita melihat kekuatan itu pada perbezaan itu. Dan kemudian bila kita bergerak ke hadapan menampakkan kesungguhan untuk bergerak secara matang. Gitulah keadaannya. Okey, Prof, kita dah ke penghujung program, rancangan dah. Podcast ni tak boleh lama-lama. Orang ni boring dengar cakap kita terus. So jadi kita kena short. Singkat-singkat. Dia dengar sikit-sikit daripada kita. Kita bukan KJ, bukan semua orang dengar kita. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada KL Podfest kerana berpeluang kepada sana sini podcast untuk bersama hari ini, dan saya ucapkan tahniah kerana telah berjaya menganjurkan satu program atau satu carnival bagi podcaster di seluruh Malaysia. Ini merupakan permulaan yang baik. Saya harap tahun depan kita boleh memperbanyakkan lagi partisipan kita dalam program ni. Dengan tu tajuk hari ini perpaduan. So saya berharap viewers kita tu teruslah memupuk perpaduan. As I say, don't bother about all this statement yang pempecah belahkan kita. Just focus on how to be a good Malaysian and good citizenship. Thanks. Thank you. Bye. Thank you.